Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sirajuddin bin Safwan kerana memberi saya peluang untuk membentangkan tugasan bagi subjek Psikologi Pendidikan EDU 2082. Nama saya Siti Khairunisa binti Muhammad Sarwani. Tajuk pembentangan saya ialah perbezaan individu dari segi budaya. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang perbezaan individu ini, kita lihat terlebih dahulu definisi budaya. Budaya menurut Kamus Dewan bermaksud tamadun. Definisi budaya menurut Kamus Dewan iaitu bermaksud tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa budaya itu adalah cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama oleh sesebuah kelompok budaya dan juga diwariskan dari generasi ke generasi yang lain dan terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Contohnya politik, pakaian, karya seni dan sebagainya. Kepercayaan pertama yang boleh kita lihat daripada kepercayaan masyarakat Melayu. Kepercayaan masyarakat Melayu ni amat terkesan ke atas segala tindak tanduk manusia dalam kehidupan. Sebenarnya kepercayaan masyarakat Melayu ni suka dikesan kerana ada perbezaan yang nyata dalam kepercayaan dan keagamaan masyarakat Melayu. Antara kepercayaan masyarakat Melayu ialah mereka percaya kepada makhluk-makhluk halus atau kuasa gaib, di mana mereka percaya bahawa benda hidup ataupun benda tak hidup tu mempunyai roh, seperti gunung, pokok besar, batu-batu besar. Jadi semua benda ni mereka rasa ada semangat yang tertentu. Makhluk halus seperti jin, hantu dan sebagainya ni boleh memberi kesan yang baik seperti rezeki, kesihatan dan sebaliknya mereka akan dapat malapetaka ataupun bencana. Sebagai contoh, masyarakat Melayu ni mengadakan upacara pemujaan seperti puja pantai di Terengganu, semangat padi di Pahang, main puteri, main dewa, memutus ubat dan sebagainya untuk mengelakkan bencana ataupun nak minta pertolongan. Jadi semua tu berkaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Seperti kan orang dulu ditanam padi, turun ke laut, masuk hutan, lepas tu ubat penyakit. Ia memerlukan orang perantaraan antara manusia dengan kuasa gaib, di mana kerana manusia tu tidak mampu berhubung dengan mereka. Orang perantaraan itu adalah bomoh, dukun ataupun pawang yang berperanan untuk mententeramkan kuasa gaib daripada mengganggu anak-anak kecil, perempuan bersalin, orang sakit. Bagi masyarakat Cina pula, mereka percaya kepada penyembahan nenek moyang, di mana yang masih hidup perlu mengekalkan roh-roh nenek moyang kerana mereka percaya bahawa orang mati ni boleh bawa kemakmuran dan kekayaan pada keturunan yang masih hidup. Jadi siapa-siapa yang mengabaikan keturunan nenek moyang mereka, roh tu akan menjadi hungry ghost, di mana hantu lapar tu dipisahkan dan dihanyutkan di dalam dunia roh serta menjadi pendendam dan berbahaya. Ikut masyarakat Tinghua, pada hari ke-15 bulan ke-7 kalender Cina merupakan permulaan bulan hantu, iaitu dipanggil bulan hantu lapar. Pada bulan ini terdapat beberapa pantang larang. Contohnya pada masa itu manusia ataupun masyarakat Cina ni terpaksa menghentikan kerja pada bulan itu kerana takut hantu-hantu yang datang dari dunia orang mati akan mengganggu mereka. Sebagai contoh, para nelayan dia tak akan turun ke laut untuk menangkap ikan kerana risau menjadi pengganti kepada hantu air. Kebiasaannya pada bulan ini manusiaan dengan pembebasan roh, dan perayaan ini mungkin dipengaruhi oleh adat resam orang Cina itu sendiri yang menambah beberapa acara mengikut adat resam dan tradisi mereka, seperti persembahan pentas untuk meringankan roh. Seterusnya kita lihat pula
kepercayaan masyarakat India. Okay, biasanya masyarakat India ni dikaitkan dengan dewa-dewi, musuh alam, musuh jahat, seperti hantu, roh ataupun penunggu. Okay, kepercayaan pertama masyarakat India ni, sekiranya seorang makan nasi di tempat gelap, maka hantu, penunggu ataupun roh akan bersama-sama jamah makanan tersebut. Jadi akibat daripada itu, individu itu tidak akan kenyang dan tidak mendapat zat daripada makanan tersebut kerana telah diserap oleh orang kedua tadi. Okey, kepercayaan kedua, siapa-siapa ke pula masyarakat India percaya bahawa hari-hari perayaan seperti Tahun Baru, Deepavali, Pongal dan sebagainya tu perlu membuka mata pada waktu subuh dan memandang objek yang dianggap suci. Okey, jadinya kalau siapa-siapa melakukan tindakan itu, hidup mereka akan diberkati dengan kebahagiaan, kemewahan dan segala kebaikan. Okey. Semua kepercayaan ni. Okey, seterusnya kita lihat kepada implikasi perbezaan budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, walaupun berbagai-bagai kepercayaan yang wujud dalam setiap masyarakat, semua perkara itu dapat mewujudkan iklim pembelajaran yang menarik dalam bidik darjah melalui kepelbagaian budaya ini. Jadi, murid dapat mengenal dan mempelajari keunikan budaya bersama rakan-rakan. Okey, yang kedua, implikasinya dapat meningkatkan kemahiran sosial murid, iaitu murid dapat berkomunikasi dan mereka juga berpeluang bergaul serta mengenal dengan lebih dekat tentang budaya masyarakat lain. Okey, yang ketiga, sebagai contoh melalui tugasan projek, iaitu tugasan buku scrap. Okey, mereka sama-sama boleh mengumpulkan maklumat tentang budaya masyarakat lain dan secara tidak langsung mereka dapat belajar dan mengenali serta menghormati budaya kaum lain. Okey, yang ketiga, implikasi yang ketiga ialah mengintegrasikan budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat mengelakkan bias dan diskriminasi, di mana setiap murid dapat belajar dan memahami setiap perbezaan budaya. Okey, sebagai kesimpulan, budaya adalah cara hidup manusia yang merangkumi cara bertindak, kelakuan dan berfikir. Budaya berbeza daripada satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Okey, walaupun negara kita mempunyai masyarakat majmuk, namun keharmonian akan dapat dikekalkan sekiranya setiap individu memahami dan menerima keunikan kepelbagaian budaya yang terdapat pada satu-satu kaum. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.